Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Ujian yang datang bagi setengah orang dia akan jadi beban, dia akan jadi satu bencana. Tapi bagi setengah orang yang telah bina pertalian dia dengan Allah SWT, ujian itu akan diangkat bebannya, walaupun diuji, tetapi bebannya tidak terasa. Nah begitulah Nabi SAW. Hidup Nabi SAW itu sepanjang tempoh kenabian kerasulan, Nabi diuji pelbagai ujian, cabaran, kesusahan, ancaman, tekanan, sehinggalah Nabi digelar Nabi Ulul Azmi. Tetapi Nabi SAW, jangan sesekali kita kata Nabi stres, tak ada. Bagaimana tahu kita stres atau tidak? Kita mampu beribadah, kita mampu beribadah dan istiqamah. Gitu dia. Kalau mampu beribadah, semakin menyebar luas agama Islam itu, semakin ditekan, semakin disebar, maka itu bukan stres. Orang stres ini orang yang dah tertekan, dah tersekat, dia tidak boleh move on, dia tidak boleh berkembang, malah dia akan menguncup, hilang terus, hilang dari radar. Sebab tu kalau kita lihat setengah-setengah ustaz, contoh kita ambil, sebab ini saya akan ambil yang viral terus. Kita ambil yang viral terus, kita ambil lah ustaznya internasional. Contoh Ustaz Abdul Somad, tu ulama Nusantara tu, ulama internasional, diuji oleh Allah dengan ujian apa yang besar juga. Ujian apa yang besar kalau kita lihat? Ya, rumah tangga. Ujian berat, difitnah. Bukan kecil anaknya, ujian tu besar. A'ajim, kalau kena A'ajim kira Indonesia juga pun diuji dengan rumah tangga. Tapi bagaimana hadapinya? Sehingga Ustaz Abdul Somad diuji, sehingga Allah takdirkan kadarnya bercerai. Tapi adakah Ustaz Abdul Somad hilang dari radar? Adakah dia punya dakwahnya semakin mengecil? Adakah dia terganggu dengan keadaan itu? Sedangkan ini bukan main-main punya isu. Maruah, jangan main-main. Bak kata isteri dah, ni semua dalam poket ni. Bayangkan. Tapi itulah apabila Allah pilih seseorang itu untuk lepas daripada ujian itu, kita kena lihat performan kita kat mana. Biarpun macam mana ujian datang dengan keadaan teruk, orang kata macam-macam, tetapi kalau kita boleh lihat, adakah amalan kita masih maintain istiqamah? Kalau dah tak istiqamah, itu hati-hati. Ni selalu datang masjid, contoh Allah bagi satu ujian, dah tak datang, hati-hati. Sebab apa? Dia nak mula meninggalkan amalan-amalan yang besar. Macam Ustaz Usama tu di masjid lah, ceramah, kuliah, bukannya kecil-kecil. Jadi maknanya kita nak kaitkan dengan tajuk kita malam ini, sambungan daripada ujian tadi, pertalian apabila seseorang itu Allah ujinya, dan memang ujian ni ada makanan. Kata Imam Ibn Atta'ala Askandi rahimahullah ta'ala, dalam bab ujian hubungan ni dipanggil cahaya Allah, nurullah. Cahaya Allah tu bila melimpahi hati orang-orang yang Allah pilih, maka ujian yang tadi itu diringankan. Bukan kerana ujian tu dihilangkan. Kita dok mengimpikan bulan dan bintang contoh. Kita ni kalau dengar dia kekasih Allah tu jalan atas apa kapas tu, terbang. Nabi SAW Isra Mi'raj je. Ni nak sambut Isra Mi'raj lagi. Isra Mi'raj je, itu pun Isra Mi'raj kena bubuh juga dengan orang yang tak yakin. Nabi nak berhijrah jalan kaki, nak kena bunuh. Suraqah bin Malik kejar dari belakang, bermalam di Gosur. Bagaimana keadaan gelap gulita jalan malam, tuan-tuan. Time dulu mana ada lampu, hanya berbulankan bintang, berlampukan cahaya bulan dan bintang. Torchlight pun tak ada. Jalan tengah malam, tak apa ada dekat padang pasir itu dengan binatang bisa, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disengat dengan kalajengking. Perjalanan yang makan masa belas hari, tuan-tuan. Kita bayangkan kalau diuji begitu. Tetapi Islam berkembang.
Jangan lihat ujian itu, tapi lihat berkembang tidak. Ada orang itu tidak diuji, tapi tak berkembang terus. Itu dia panggil apa? Comfort zone. Dan kita memang akan diuji bertali aru, bertubi-tubi, sehingga kan hati kita tidak terkesan dengan ujian itu. Segera Allah takdirkan berlaku, kita mampu teruskan, move on. Macam Ustaz Abdul Somad contoh, A'ajim contoh, pukulan pertama, dan dia malah menampak hikmah. Apa dia kata? Apa A'ajim kata? Dia kata sewaktu dia berada di puncak, tu Darut Tauhid, dia ada tempat pesantren Darut Tauhid. Dia kata apa? Jadi Darut Duit, kata dia. Bukan Darut Tauhid, Darut Duit. Orang infak sana, infak sini, panggil sana, panggil sini, televisyen tanah, televisyen sini. Rupa-rupanya itulah musibah yang besar. Dia jumpa guru dia kata apa? Di saat kamu berada di puncak, itulah musibahnya. Nampak hikmah, nampak? Dan dia bersyukur kerana hentaman itu berlaku. Dan saya melihat memang rumah tangga besar. Sebab tu Nabi SAW Allah berikan pasangan yang menyokong. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan walaupun dari peringkat mula sokong, tetapi Allah ambil di saat kemuncak, di saat dipanggil apa? Maksimum punya orang nak bunuh Nabi. Tu tariknya Allah tarik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allah tarik pak saudara Nabi. Bayangkan, maknanya melalui jalan rumah tangga tu berat ujian dia. Walaupun ada yang dipanggil apa? Berlawanan prinsip. Macam tadi berlawanan prinsip. Seorangnya nak pendakwah, seorang lagi itu tak terdakwah. Contoh, macam Nabi SAW dari peringkat awal mula-mula memang ngam, cantik, terima Islam. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, manusia pertama tu. Itu yang Nabi sayang sangat. Bukan sebab kata ramai orang definisikan harta. Ingat Nabi ni duk pandang harta. Nabi pun ada harta dah. Nabi ni Rasulullah, pesuruh Allah, kekasih Allah, Habibullah. Mana ada pandang harta? Kita je yang mandang harta. Mandang, harta. Itu dia mandang. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu menerima kalimatut thayyibah. Cantik, nampak permulaan cantik. Di saat maksimum 12 tahun kenabian. 12 tahun dakwah enggak. 12 tahun tuk yang menyokong Nabi SAW, tulang belakang. Apa-apa jadi, Sayyidatina Khadijah dulu ke depan, bagi ketenangan. Sehingga diriwayatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini, kalau Nabi balik tengok muka, separuh hilang masalah. Kita balik tengok muka bini kita, nambah masalah dia. Nak tempat lain. Itu dia. Sebab tu kata nak jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah. Kebanyakan perempuan duk sebut Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha harta. Itu dia fikir. Tapi sifat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu Nabi tengok tenang. Tiba-tiba Allah tarik. Tiada lagi sleeping partner. Tiada lagi seorang yang motivate Nabi. Tiada lagi yang menenangkan Nabi. Saat Nabi dapat wahyu yang pertama, zambiluni. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah yang kata sabar, tak apa. Pergi duk buat ulah dia Iraq. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha lah naik turun 2 kali. 2 kali naik. Tak ada pernah question, objection, sikit pun tak ada. Tapi di saat ujung Allah tarik. Nabi tak bagi tahu ujian keluarga. Allah tarik. Tapi di saat itu adakah Nabi rebah? Nabi kalah? Menguncup perjuangan Nabi? Tidak. Sebab tu di sini kalau kita lihat bagaimana kata kalam hikmah daripada Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa man zanna fika la lutfihi an qadarihi fazalika liqusuri nazarih. Yang bermaksud barang siapa yang menyangka lemah lembutnya Allah itu hilang dari qadar, maka itu adalah kerana pendeknya penglihatan akal dan hatinya. Apa maknanya? Maknanya begini, barang siapa yang menyangkakan ketika Allah tentukan sesuatu perkara yang berlaku pada kita itu, terutamanya Allah qadarkan dengan perkara yang buruk. Dia dalam hidup ni ada 2, baik dan buruk, dua-dua takdir.
Dua-dua qadar. Allah tentukan qadar buruk, qadar baik. Yang kita nampak yang baik itu baik, yang buruk dia mula fikir buruk. Salah kata Syekh Ibnu At-Ta'ala Iskandar Ta'ala, barang siapa yang menyangka Allah ni dah hilang kelembutannya di saat datang kesakitan, ibarat gitulah. Di saat barang siapa menyangka di saat kita susah Allah tak ada, kata beliau, pendek akal, pendek hati, pendek penglihatan akal dan hatinya, singkat. Yang mana pendek ni mana cetek, cetek akalnya, cetek hatinya. Ini yang berlaku. Nah, maka di sini sebenarnya mata Allah SWT. Maka peringkat pertama di sini kalam hikmah ini diuraikan, ditakhriskan. Yang pertama, membina sangkaan baik. Apabila Allah mendatangkan cobaannya atau balanya kepada manusia, maka apabila manusia itu tidak melihat dalam hatinya dan tidak memikirkan dengan akalnya, nampak? Melihat dalam hatinya, memikir dengan akalnya. Biasa kita melihat dengan apa? Melihat dengan mata kepala. Lepas tu nak fikir, tu jadi kelang kabut tu. Ujian tu datang, kata Syekh Ibnu Ta'ala Iskandar Ta'ala kata, melihat dalam hatinya, melihat dalam hati, memikir dengan akal. Ada hikmah-hikmah Allah yang terkandung dalam ketentuan-ketentuannya itu untuk menunjukkan bahawa adanya sesuatu perkara yang diberikan untuk kita berfikirkan dalam konsep keimanan. Yang ini dan menyatakan bahawa apabila seseorang itu cetek akalnya dalam melihat dari hatinya, itu kan disebabkan keimanannya belum mantap, keyakinannya masih lemah dan belum kuat, apalagi kenal dengan Allah. Sebab itu hari ini kita melihat apabila Allah bagi sakit, kita menganggap kesakitan itu satu perkara yang buruk, sedangkan belum tentu buruk. Sebab itu kata Imam Ibnu Ta'ala Iskandar Ta'ala mengatakan bahawa setiap cobaan dan bala yang datang itu, kalau dilihat dengan hikmah dari hati dan memikirkan hikmahnya, maka sudah pasti ada padanya sifat-sifat kelembutan Allah. Tu dia. Makna kata, contoh kita ambil sekarang ni lah penyakit yang sedang menular sekarang ni, Corona virus. Adakah kita nak mengatakan Allah itu dengan sifatnya jahat, buruk, membuatkan manusia ini sakit? Tidak, tuan-tuan. Sesungguhnya datang di sesuatu perkara itu, walaupun sekiranya dia melihat dari sudut yang cetek, ragu imannya, maka itu menjadi balak baginya, beban bagi dia. Tapi bagi orang beriman, dia hikmah. Apa dia hikmahnya? Memantapkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selama hari ini mungkin kita berbelah bagi untuk percaya Allah tu Maha Penyembuh. Sebab dok kita nampak ubat, tiba-tiba Allah datangkan penyakit yang tanpa ubat, pening kepala dan tak jumpa lagi 7 kali lebih halus daripada virus yang ada. Pakai mikroskop tu nampak. Bagi orang beriman, itu takutnya bukan pada penyakit, takutnya kepada yang datangkan penyakit, yang ni Allah. Hati-hati mengambil kalam daripada Ustaz Hanafiah yang kena kanser tu kan, Ustaz Hanafiah. Kata sebab dia bercakap, dia melalui, kita ambil kata dia kata apa? Penyakit tak boleh bagi mudarat. Nampak? Sebab dia daripada kanser tu Allah bagi cure kan. Dia kata kenapa takut kepada penyakit? Itu kan makhluk. Penyakit makhluk, duit makhluk, benda apatah lagi benda katanya. Tiada mudarat, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nampak? Itu bila iman dia nampak. Tapi hikmahnya apa? Berlakunya penyakitnya datang, maka hikmahnya adalah kita akan mendekatkan diri pada Allah.
itu lebih baik daripada datangnya sihat makin jauh. Dan yang tiada jalan yang lebih baik, tiada yang lebih baik melainkan apabila kita makin dekat dengan Allah. Itulah kebaikan, itulah hikmah kalau kita nak simpulkan. Contoh waktu sihat mungkin kita banyak jahat. Waktu sihat banyak jahat. Allah kata dia ni sihat, lupa aku, tak apa. Maka Allah datangkan kelembutan tu. Kalau Allah tak lembut, asalnya habis dah. Kalau Allah datangkan sifat dia yang muntaqim, yang maha menghukum, nescaya Allah mengadil, yang maha adil. Itu Allah adili kita di muka bumi ini, nescaya satu pun tak ada. Maka Allah belum mengadili lagi. Allah bagi peluang lagi. Mudah-mudahan mungkin, contoh tengok, daripada siapa sangka daripada penyakit itu datang menyebabkan daripada dulu sebahagian pada orang-orang yang tak percaya pada Allah, komunisme ini mula sujud pada Allah. Ada kan dah viral, dah 14 juta lebih dah video tu, yang akhirnya dia solat tu, orang sujud sana, dia sujud sana, yang penting sujud jalan katanya. Apa nak jadi-jadi dia. Dia tengok orang sujud, nah kita mau sujud juga katanya. Sebab apa? Nya sujud tu tak sakit. Tak ada lagi berita orang Islam di wallahualam. Setakat ni lah saya tak dengar lagi orang Islam di sana yang uyut especially yang kena. Tak ada. Wa imma. Di Mekah tu pun sebenarnya Allah boleh buat tak kena. Tapi itu cerita lain pula. Allah nak bagi tu penyakit apa? Wahan tu dekat dengan wahnun. Cinta dunia. Datang Mekah la syarikalah. Mungkin banyak benda syirik yang sedang berlaku. Datang meratap kat situ, minta kat benda. Dah tahu Allah Maha berkuasa, banyak juga khurafat yang berlaku. Apa antaranya khurafat? Ataupun riak, syirik. Riak, syirik paling kecil tu riak. Okey, sama-sama kita berdoa. Okey, kita berdoa live. Dah. Apa pergi minta berdoa sambil live tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami jaga rukun Ustaz, kami jaga rukun. Dah ni apa benda ni? Kalau nak lepas pada tu ala kulli hal lah juga. Boleh lah juga lepas pada tu. Ini tengah itu. Kira orang kita ni kira beradab lagi tu. Di tempat-tempat lain tu saya tengok, ya Rabbi. Tak tahu nak cakap lah ni penyakit ni. Penyakit nunjuk orang. Okey, di bawah pancur emas. Okey. Di bawah pancur emas. Okey, live. Sama-sama kita berdoa, sama-sama. Dah ngajak orang doa bersama, kau doa tu sudahlah. Doa bagi pihak umat Islam semua. Nak lah. Okey, dan katanya. Okey, ni nama-nama ni dan katanya. Allah Akbar. Itu riak paling kecil tu, syirik. Ada hikmahnya Allah bagi penyakit datang boleh. Ada hikmahnya. Sebab tu orang yang tasawuf ni datang penyakit, dia syukur bukan kita. Kita musibah innalillah. Orang tasawuf yang kenal alhamdulillah. Kita pening nak cakap gitu. Kita makau innalillah lah, tak apalah. Makau innalillah lagi pun okey. Jangan sampai makamnya apa ni payahlah sakit ni, Allah tak sayang ni, sangka buruk. Dahlah ujian datang, buruk dah tu. Bila kita sangka buruk, Allah akan berganda-ganda keburukan itu. Bukan disebabkan oleh keburukan itu, buruk itu, tapi disebabkan ceteknya akal dan iman kita berhadapan dengan keburukan itu. Sedangkan Allah nak ajar. Sidangnya Muhammad Allah SWT. Ketahuilah bahawa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam cubaan dan bala itu sangat banyak. Subhanallah. Kita tak sempat nak mikir bala hikmah ni sebab kita tahu pergi cepat. Itu yang kita tahu. Kita tak sempat nak merenung. Apa kata Imam Ibn Ta'ala Skandari rahimahullah ta'ala mengatakan cubaan dan bala itu sangat banyak hikmahnya. Di antara yang kita dapat ketahui, yakni yang pertama, contoh, dengan sebab balak dan cubaan. Balak dan cubaan ni boleh dua tuan-tuan. Balak ni contoh Allah kenakan, katalah kita menganggap corona itu satu balak. Sebab apa? Saya berkatakan balak. Why? Sebab datangnya pada tempat yang sedang mengundang murka Allah, takbur.
Waktu itu dia berada di kemuncak takbur, dia mengatakan dia tidak terkalah. Saya dah ulah benda ni. Kemudian dia menggunakan kekuatan dengan menyeksa orang, dengan dia buat ancaman nak menghapuskan etnik. Allah. Ni satu hal lagi kat India pula cik pasal. Ni cari pasal tak belajar. Allah. Tapi nak bagi tahu balak. Bagi kita cobaan. Bagi orang beriman tu cobaan, kata Piramli. Cobaan. 2 kali cobaan, kali ini bukan cobaan katanya. Ini real. Bawa balik. Okey, baik. Bererti kata beliau, yang pertama dengan sebab balak dan cobaan, berarti manusia itu boleh mengambil hikmahnya untuk menambahkan penumpuan dan penghadapannya kepada Allah. Tuan-tuan, sudah jemaah mata Allah SWT, kesusahan yang membawa ingat kepada Allah lebih nikmat daripada kesenangan yang membawa lupa kepada Allah. Tapi kalau senang boleh ingat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakni seperti mana? Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika dipuji oleh Ratu Balqis, hebatnya katanya. Istana, puji istana datang, cengang dah. Nama orang yang bawa istana tu tahu? Nama adalah Bulqiyah. Seorang ulama, orang manusia, kita ingat Ibrit. Tak, Bulqiyah nama dia. Sebelum mata berkelip, antara amalannya, yang ini saya dapat pada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, antara amalannya si Bulqiyah ini adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna tanpa miss setiap hari pagi. Tapi bukan baca nyanyi je. Nas'aluka ya man. Tu dah kolah nyanyi dah hari. Menghayati. Menyebabkan Iprit mengambil masa 8 jam. Dia punya logistik lambat sikit. Iprit. Kita ingat hebat dah tu. Tapi Bulqiyah kata, waktu tu Nabi SAW kata, siapa nak nampak? Kita nak lawan sesuatu. Ini pengajaran juga ni bagus. Contoh Nabi Sulaiman SAW ditunjukkan kehebatan lebih lagi pada Ratu Balqis. Maknanya kita ni, sebab tu para Nabi ada mukjizat. Sebab ada ketika kita kena lebih. Memang kita kena lebih pun daripada semua. Memang begitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi bukan kita tunjuk lebih. Allah berikan kelebihan sepatutnya. Dia panggil mukjizat itu para Nabi dan Rasul. Ma'unah orang-orang soleh. Karamah juga orang-orang soleh. Nah, ada kelebihan tu. Baik, maka berbalik pada tadi, maka dia lihat, dia bawa sekelip mata istana. Balqis pun datang. Terkejut dia. Tak habis terkejut lagi, masuk istana Nabi Sulaiman AS, kena sensing. Kena sensing baju. Dia ingat air. Rupanya permata. Kaca tu, mama tu je kaca. Sistem tu tak ada lagi zaman tu. Kita kilang cermin baru ada sekarang ni. Sana ada lah. Puji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS kata, haza min fadli Rabbi. Berapa ramai orang gunakan ayat ni? Tak silap saya surah An-Nam dulu, ayat 40 ke 60, tak silap saya. Haza min fadli Rabbi. Wah, hebat anak ni SPM. Tengok keturunan lah, Alhamdulillah. Pertama kismis kena makan banyak. Sudah nampak, kismis juga dia tengok. Patut, bagus ni. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan Allah. Allah lebihkan saja. Anta pun boleh dapat. Cuma masanya dapatkan anak. Itu je. Kita lower down balik. Patutnya. Ni